Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyoal yang bertanya, saya ingin bertanya, adakah benar melukis di jari dan belakang tapak tangan ada khilaf? Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyak. Baik, sememangnya ada perbezaan pandangan ataupun ada khilaf di kalangan ulama tentang hukum melukis di jari dan belakang tapak tangan bagi lelaki, ya. Bagi lelaki, adapun bagi perempuan, wallahu taala alam, yang saya tahu kesemua para ulama mengharuskan berinai di tangan bagi wanita. Adapun bagi lelaki, sememangnya ada perbezaan pendapat di kalangan ulama. Perkara ini disebabkan ada hadis yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan terdapat tegahan orang lelaki menginai ataupun melukis di kaki dan tangan mereka. Antaranya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, demikian juga Al-Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Di mana hadis, ya, daripada perkataan Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Au ma'atim ra'atun min wara'i sitrin bi yadiha kitabun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال ما أدري أيد رجل أم يد امرأة قالت بل امرأة قال لو كنت امرأة لغيرت أظفارك يعني الحناء yang bermaksud lebih kurang, kata Aisyah radhiyallahu anha, ada seorang wanita memberi isyarat kepada tangan beliau, di mana pada tangan dia terdapat sepucuk surat yang hendak diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil surat tersebut dan Nabi melihat tangan yang menghulurkan surat tersebut. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ataupun Rasulullah berkata, "Ma adri ayadu rajulin am yadum ra'ah." Aku tidak tahu apakah tangan ini tangan lelaki atau tangan perempuan. Lalu yang menghulurkan surat itu bagi tahu, balim ra'ah, bahkan aku adalah seorang perempuan, ataupun tangan yang dihulurkan ini adalah tangan seorang perempuan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Lau kunti imra'atan, kalau kamu seorang perempuan, la ghayyarti adfaraki, sudah tentu kamu akan mengubah ataupun mewarnakan kuku-kuku kamu." Kerana termasuk di kalangan tradisi ataupun adat orang Arab di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di kalangan perempuan mereka akan mewarnakan kuku mereka. Jadi dari hadis ini sebahagian para ulama menyatakan mewarnakan kuku ini adalah kerja orang perempuan, ataupun termasuk di dalam adat orang wanita, manakala terdapat pula larangan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari orang lelaki menyerupai perempuan, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Baginda bersabda, ataupun Ibnu Abbas berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Rasulullah telah melaknat golongan lelaki yang menyerupai wanita dan golongan wanita yang menyerupai lelaki. Jadi atas dasar ini, sebab itu saya mengatakan ada di kalangan ulama yang mengharamkan orang lelaki melukis tangan mereka atau menginaikan tangan dan kaki mereka, kerana menghiasi tangan dan kaki itu adalah perhiasan khas untuk orang perempuan. Sekalipun demikian, disebabkan perkara ini perbezaan ini ada unsur perbezaan penilaian. Apakah Nabi tegah itu disebabkan merujuk kepada kaum Nabi, iaitu orang Arab, yang mana yang menghiasi tangan dan kaki ini atau meletakkan inai pada tangan dan kaki ini adalah perhiasan khas untuk orang perempuan di sisi orang Arab sahaja, ataupun hukum itu valid untuk semua bangsa. Kerana itu ada perbezaan pandangan di kalangan ulama. Sebahagian ulama mengambil hukum itu valid untuk kesemua bangsa. Akan tetapi sebahagian ulama mengatakan ia bergantung kepada sesuatu masyarakat, sesuatu bangsa. Jika inai itu khusus kepada wanita, maka menjadi haram orang lelaki menghiaskan tangan dan kakinya dengan inai. Manakala jika sesuatu bangsa itu tidak mengkhususkan inai untuk orang perempuan, maka boleh pula orang lelaki menghias atau menginaikan kaki dan tangan beliau. Wallahu taala alam.
alasan yang kedua ini agak kuat disebabkan kita akan tengok terdapat hadis Nabi SAW yang mana baginda Nabi SAW membenarkan orang lelaki menginaikan rambut, demikian juga menginaikan janggut. Maka perkara ini menunjukkan menginaikan jadi, tegahan menginaikan jadi yang ada dari Nabi SAW merujuk kepada kebiasaan bangsa Arab yang hidup di zaman Nabi, yang mana menginaikan dan mewarnakan tangan dengan inai ini hanyalah kerja orang perempuan. Adapun kalau dia kembali kepada bangsa yang menjadi kebiasaan ataupun uh, orang lelaki memakai inai itu pada waktu-waktu tertentu, sebagai contoh pada hari perkahwinan dan seumpamanya menjadi adat kebiasaan orang masyarakat Melayu sebegitu, maka perkara itu wallahu taala alam, saya cenderung memegang pandangan ulama yang mengatakan tegahan Nabi ataupun pandangan ulama yang mengatakan lelaki ditegah memakai inai itu merujuk kepada tegahan Nabi yang mengkhususkan bangsa atau masyarakat tertentu yang menjadi, yang mana berinai pada tangan itu khusus untuk orang perempuan sahaja. Manakala masyarakat yang telah menjadi adat mereka, orang lelaki pun berinai pada hari-hari tertentu seperti hari perkahwinan dan seumpamanya, maka perkara itu kembali kepada hukum asal. Ia dibolehkan, terutamanya ia termasuk di dalam urusan-urusan keduniaan. Apatah lagi terdapat bukti yang menunjukkan orang lelaki juga dibenarkan di dalam hadis menggunakan inai untuk menginaikan rambut mereka. Wallahu alam.